Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini anak-anak alhamdulillah Allah memberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama dengan Abah dalam rancangan Mari Belajar Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. Okey anak-anak, alhamdulillah sebagaimana yang telah kita buat sebelum ini, kita telah membincangkan istilah-istilah pendidikan Islam dalam bidang akidah tingkatan 4 dan 5. Untuk siri yang ketiga ataupun part 3 ini, Abah ingin berkongsi dengan anak-anak untuk Abah kongsikan tentang kenali istilah dalam bahagian akidah dalam bahagian ibadah tingkatan 4 ya. Okey, so anak-anak sekalian, okey, sebelum itu kita selalu kita belajar tentang ibadah, tapi kadang-kadang kita tidak faham tentang konsep ataupun pengertian kepada tajuk yang kita belajar. Okey, so Abah mulakan. Okey anak-anak, kita tengok dekat skrin yang Abah letak dekat depan ni, anak-anak boleh nampak ya skrin. Yang pertama sekali, tajuk tingkatan 4 ya, kita mulakan dengan dalam tajuk bab haji. Okey, apakah itu haji anak-anak? Haji dari sudut bahasa iaitu mengunjungi tempat yang mulia. Ya, manakala dari segi istilah ialah ataupun syarak mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadah tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Berbeza dengan umrah, iaitu umrah ialah sama juga bahasa yang bermaksud ialah ziarah. Dari sudut bahasa umrah itu ziarah. Dari sudut istilah ataupun syarak iaitu menziarahi Baitullahil Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadat tertentu sama dengan haji tadi ya. Tapi pada bila-bila masa dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, dalam bab haji dan umrah, begitu juga ada disebutkan tentang tajuk upah haji. Apakah itu upah haji? Menunaikan ibadah haji bagi pihak orang lain. Itulah maksud upah haji. Okey, di selalu kita sebut juga iaitu tentang rukun haji dan juga rukun umrah. Apakah rukun ya? Rukun haji dan umrah. Apa itu maksud rukun? Rukun ialah amalan yang mesti dikerjakan dalam ibadat haji. Ya. Begitu juga dengan umrah. Jika tertinggal salah satu daripada rukun itu, haji dan umrah itu adalah tidak sah. Okey, itu maksud rukun ya. Okey, sekarang kita tengok juga dalam rukun haji juga ada tawaf. Apakah itu tawaf anak-anak? Ya, kita tengok orang tawaf di Mekah tersebut tawaf. Apakah itu tawaf? Tawaf ialah mengelilingi Baitullahil Haram ya. Mengelilingi Baitullahil Haram sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bukan saja pusing 7 kali itu, tetapi kerana ibadat kepada Allah SWT. Ada syarat-syarat dia bermula daripada Hajarul Aswad ya. Pusing 7 kali itu dimaksudkan dengan tawaf. Okey, sa'i pula. Ya, selalu sebut sa'i, kita selalu sejarah sa'i ya. Kisah bagaimana Nabi Ismail alaihissalam dengan ibunya Hajar ya. Sa'i itu ialah apa maksud sa'i yang kita kongsi hari ini adalah maksud, iaitu berjalan ulang-alik daripada Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali dan dilakukan selepas ibadat tawaf. Okey anak-anak, kemudian bercukur. Ya, di antara rukun-rukun umrah dan haji ialah bercukur. Bercukur bermaksud bercukur ataupun bergunting rambut pun boleh sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan dilakukan selepas sa'i bagi menamatkan ataupun bagi menyelesaikan ibadah haji. Okey, juga disebut di sini ialah wajib haji. Tadi kita belajar tentang rukun, sekarang wajib haji. Apakah maksud wajib haji dan umrah? Iaitu amalan yang wajib dilakukan, dan kalau kita tertinggal salah satu daripada amalan itu, haji itu masih dikira sah, tetapi dikenakan ataupun wajib dibayar dengan dam ataupun denda. Okey, boleh anak-anak faham setakat ni ya? Okey, itu untuk slide yang pertama. Untuk slide yang kedua, Abang akan fokus kepada tajuk haji lagi, iaitu tentang miqat ya, miqat. Selalu kita sebut berniat di miqat anak-anak. Apa itu miqat ya? Ya, miqat ialah sempadan masa
dan tempat. So miqat ada dua, iaitu miqat zamani dan makani. Ya. Makan iaitu tempat dan zaman adalah masa yang ditentukan untuk berniat menunaikan ibadat haji dan juga umrah. Okey anak-anak, seterusnya bermalam di Muzdalifah, iaitu adalah salah satu daripada wajib haji, iaitu berada, ya, apa maksud bermalam tu bukan maksud mesti tidur saja, ya. Berada di Muzdalifah selepas separuh malam ke-10 Zulhijjah. Dan ia terletak di antara, di mana terletak Muzdalifah? Di antara Arafah dan juga Mina. Okey, boleh faham anak-anak? Kemudian melontar. Melontar dalam yang kita tengok dan wajib haji iaitu melontar di Jamratul Aqabah. Ya, itu melontar berapa biji batu anak-anak? Itu melontar 7 biji batu, anak batu di Jamratul Aqabah bila mulai selepas tengah malam pada 10 Zulhijjah dan berlanjutanlah ia sehingga terbenam matahari pada hari Tashriq, iaitu pada 13 Zulhijjah. Okey, juga disebut tentang bermalam di Mina. Apa maksud bermalam di Mina? Berada. Bahasa bermalam, berada di bumi Mina pada malam 11, malam 12 dan juga malam 13 Zulhijjah. Okey, itu ya anak-anak. Okey, masih lagi kita teruskan untuk kita mengenali istilah-istilah ibadah bagi tingkatan 4, ya. Masih lagi dalam bab haji anak-anak, kita tengok. Okey, iaitu melontar ke tiga jamrah. Apa maksud 3 jamrah? Yang kata lontar 3 jamrah itu yang pertama melontar di Jamratul Ula, Jamratul Wusta pertengahan dan Jamratul Aqabah yang disebutkan tadi dengan menggunakan 7 anak batu pada setiap jamrah. Okey. Kemudian disebut juga tahallul. Ya. Apa itu maksud tahallul? Iaitu menghalalkan. Iaitu kita keluar daripada ihram haji atau umrah setelah melakukan beberapa perkara tertentu. Ya. So kita tahallul ialah kita gunakan kita bergunting, ya. Tahallul, ya. Begitu, tetapi ada di sini disebutkan tentang tahallul awal dan juga tahallul tsani. Apa itu tahallul awal? Melakukan 2 daripada 3 ibadah berikut, iaitu tawaf ifadah, tawaf yang rukun, melontar Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah dan juga bercukur. Itu dipanggil tahallul awal. Manakala tahallul tsani pula iaitu apabila selesai melakukan ketiga-tiga perkara berikut. Itu apa? Yang tadi 3 perkara berikut kan? 2 daripada 3. Yang ini selesaikan 3 perkara berikut. Iaitu apa? Tawaf ifadah, melontar di Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah dan juga bercukur. Ya, maknanya ada pilihan. Okey, apa pula istilah nafar? Apa maksud nafar? Nafar bermaksud keluar daripada Mina, kemudian kembali ke Mekah dengan niat tidak akan lagi kembali ke Mina. Ya, nafar awal pula apa dia anak-anak? Nafar awal bermaksud meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah, ya, selepas gelincir matahari dengan niat tidak akan melakukan lagi atau kembali lagi ke Mina. Ya, manakala nafar tsani iaitu meninggalkan Mina setelah melontar jamrah pada hari terakhir iaitu pada 13 Zulhijjah. Panjang ya anak-anak. Dalam tajuk haji ini memang panjang dan agak rumit, tapi kita hafal, kita fahami istilah-istilah ini, insya-Allah akan memudahkan kita. Okey anak-anak. Dalam bab haji juga kita belajar tentang jenis-jenis haji dan tajuk ini sangat popular. Ya, anak-anak tahu haji ada 3 jenis, iaitu haji ifrad, haji tamattu' dan juga haji qiran. Apakah itu haji ifrad? Ya, mengerjakan haji dan umrah secara berasingan, sama ada melakukan umrah sebelum masuk bulan haji atau mengerjakan haji dahulu diikuti mengerjakan umrah. Itu dipanggil ifrad, buat asing, ya. Manakala haji tamattu' pula iaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji. Ya. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Kemudian diikuti dengan mengerjakan haji pada tahun yang sama, iaitu tahun itu. Itu dipanggil haji tamattu'. Manakala hajilah satu lagi dipanggil haji qiran, iaitu mengerjakan ibadat haji dan umrah secara serentak sekaligus. Ia lebih jimat tetapi dikenakan dam. Okey, apa pula maksud dam yang boleh sebut dam ni? Adakah dam haji tu? Atau anak-anak, ya,
Dam ini ialah dari sudut bahasa bermaksud darah. Ya, dam, ya, lahmud dam, ya, iaitu daripada darah. Tetapi bermaksud istilah pula ialah denda yang dikenakan ke atas jemaah haji dan umrah yang melakukan kesalahan kerana meninggalkan perkara-perkara wajib haji dan umrah atau melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika dalam ihram, maka mereka dikenakan bayaran dam. Okay. Dam pula terbagi kepada 4 ya anak-anak. 4. Berapa anak-anak? 4. Yang pertama iaitu dipanggil dam tertib. Apa maksud tertib? Dan yang dibayar mengikut susunan yang telah ditentukan. Dan takdir pula ialah bayar dam mengikut nilaian harga dam tersebut. Manakala dam takdir iaitu dam yang dibayar mengikut kadar yang ditentukan mengikut kemampuan. Takdir itu masuk qadar, maksudnya mengikut kemampuan seseorang itu. Manakala takhir pula iaitu dibolehkan membayar mengikut pilihan mana-mana jenis yang telah ditentukan oleh syarak. Maknanya ada pilihan untuk dia selesaikan dam dia mengikut pilihan yang telah ditentukan oleh syarak. Okey anak-anak, boleh? Okey, habislah kita belajar bab haji tadi, ya. Istilah-istilah dalam haji saja pun banyak ya anak-anak. So sekarang kita akan fokus pula kepada sembelihan, masih lagi di tingkatan 4. Okey. Selalu berlaku kekeliruan anak-anak tentang sembelihan, kurban dan juga akikah. Selalu berlaku keliru ya. Apa maksud sembelihan anak-anak ya? Sembelihan iaitu suatu cara menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat marih dan juga urat halqum dengan alat yang tajam, niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Makna sembelih ini lebih umum, ya. Binatang apa pun tak apa asalkan halal dimakan. Manakala kurban pula iaitu menyembelih binatang binatang ternakan pada hari raya Aidil Adha, ya. Ataupun pada hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan tujuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh, ya. Manakala akikah pula iaitu penyembelihan binatang ternakan yang sah dijadikan korban. Tadi sama, benda binatang yang boleh dibuat korban itulah boleh buat akikah, ya. Sebenar apa? Sempena mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya akikah fokus kepada kesyukuran, manakala korban fokus kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tajuk seterusnya itu jual beli. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Apa maksud jual beli? Iaitu menukarkan sesuatu barang oleh penjual kepada pembeli dengan barang mengikut cara yang tertentu. Macam hari ini kita tukar barang dengan duit, ya. Itu dipanggil jual beli. Sewa pula apa anak-anak? Sewa pula iaitu satu perjanjian untuk memiliki manfaat atau faedah daripada harta atau barang tertentu, ya, dengan bayaran tertentu berdasarkan persetujuan antara kedua-dua belah pihak. Ya. Okey, boleh faham ya untuk sewa. Manakala gadaian. Apa pula gadaian dekat sini? Gadaian dari sudut bahasa bermaksud menahan sesuatu. Tahan. Tahan itu maksud ar-rahnu ataupun gadaian, ya. Tetapi yang dikehendaki oleh syarak iaitu oleh agama Islam kita ialah sesuatu barang yang bernilai yang dijadikan cagaran, ya. Jadi cagaran oleh pemiliknya untuk mendapatkan pinjaman. Itulah dipanggilkan gadaian. Dia cagarkan sesuatu untuk dia mendapatkan duit, ya, ataupun pinjaman, ya. Okey. Seterusnya syarikat. Apakah itu syarikat? Dari sudut bahasa bermaksud kongsi. Dari sudut bahasa, ya, kita syarikat sama orang, okey, kongsi. Tetapi yang dikehendaki oleh syarak iaitu akad perkongsian terhadap sesuatu perkara yang dilaksanakan oleh dua orang ataupun lebih, ya. Okey. Manakala insurans pula adalah suatu kontrak, ya, satu kontrak insurans, kontrak yang berbentuk derma atau sumbangan daripada badan pengurusan insurans kerjasama kepada para pencarumnya, ya, atas dasar saling membantu mengurangkan bebanan musibah yang ditanggung oleh pencarum, ya. Manakala saham pula, apa itu saham? Sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat untuk dijadikan sebagai alat pemilikan.
Ya, itu di antara tajuk-tajuk ataupun istilah-istilah yang kita belajar waktu di tingkatan 4 dalam bahagian ibadah. Banyak lagi ya anak-anak, tetapi dalam tingkatan 4 kita tahu kita belajar tentang apa? Haji, kita belajar tentang sembelihan, ya, dan kita belajar tentang muamalat di dalam Islam. Moga-moga sedikit info yang Abah berikan kepada anak-anak ini akan membantu anak-anak untuk memahami pendidikan Islam dengan lebih baik. Siru ala barakatillah. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam ceria dari Abah.